sungai macam tadi, ada setengah negara yang sungai macam kopi U. Memalukan. Aspek akhlak itu tidak ada. Tapi pada setengah orang barat memang nampak zahirnya ada aspek akhlak. Akhlak zahir. Itu yang kita kata zahir betul. Tapi mereka lupa batin ini. Yang mana kena ada keperluan batin. Yang mana ini juga keperluan kita sebagai seorang manusia. Itu yang ada. Akhirnya mereka berharap. Berharap ini akhirnya memudaratkan diri sendiri. Kan? Berharap memudaratkan diri sendiri. Dan bunuh diri memudaratkan diri sendiri. Dan membunuh diri ini dia lupa. Membunuh diri ini dia telah mencabut satu hak. Yang mana hak itu diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bincang tak aspek bunuh diri, tapi dia lupa aspek yang lain. Siapa yang memberikan hak nyawa tu? Kan? Kita dalam Islam kita bincang nyawa ni hak siapa? Hak Allah ke? Hak diri sendiri, hak pencipta. Siapa yang percaya bahawa pada ilmunya, pada nyawanya itu ada hak pencipta, maka tidak ada tindakan yang boleh membunuh diri. Sampaikan ada beberapa ahli falsafah memberikan penyelesaian kategori untuk bunuh diri misalnya. Kategori bunuh diri ni ada 3 kategori misalnya. Ada 4 kategori. Bunuh kategori yang pertama ini satu tindakan yang sangat baik, mulia. Maksudnya bunuh diri ni level ada. Level yang pertama, bunuh diri ni mulia. Kenapa? Kerana membunuh diri pada yang level ini dia telah melepaskan diri ni daripada kesengsaraan. Dan akhirnya ini juga kita reformulate. Kan, kesengsaraan sehingga membunuh diri. Kan? Dan bunuh diri dia ada level-level dia. Okey, bunuh diri yang level-level bawah ni ini bunuh diri yang tidak patut dan sebagainya. Tapi nak menunjukkan bahawa level-level tertentu maksudnya dia sehingga membenarkan membunuh diri. Sebab itu ada orang yang mati disebabkan kemurungan ni bagi kita dia seperti bunuh diri juga lah. Kan? Even ada juga lah macam di kes pun kita pernah dengar ada kes yang tukar jantina tu kan, kalah kat mahkamah kan. Selepas 2 minggu kes mahkamah itu tidak memberikan hak kepada dia, dia mati disebabkan kemurungan. Memang kita tak tafsirkan dia bunuh diri, tapi dia telah menganut faham tragedi itu. Maksudnya dia tak dapat apa yang dia nak. Sedangkan dalam Islam, kalau akhirnya kita kena kembali balik ke fitrah itu, bukan sahaja betul, maksudnya apa-apa saja kan? Kembali balik, maksudnya akan mengelaklah kita dan kita akan terelaklah daripada sikap-sikap yang mana memudaratkan. Bukan sekadar bunuh diri itu yang memudarat. Ini kemurungan ini juga boleh menyebabkan kemudaratan. Dan ini yang dilupa aspek sifat-sifat mahmudah ini, iaitu aspek zahir dan aspek batin. Dan aspek batin ini iaitu aspek-aspek spiritual. Maksudnya sifat mahmudah ini ialah sembahyang, keluarkan zakat. Ini sifat mahmudah. Ini the perfect man. Maksudnya kalau semua ini dia ada, amalkan, laksanakan pada sebahagian kehidupannya, maka inilah dia benar-benar mempraktikkan praktik yang sebenarnya. Dia seorang manusia yang yang akhirnya sifat dalamannya dan juga sifat luarannya berdasarkan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan of course kan, lawan pada sifat mazmumah ini ialah sifat sifat mahmudah ini, lawannya ialah mazmumah, iaitu sifat-sifat yang keji. Yang mana sifat yang keji ini dipandu oleh nafsu-nafsu hayawan. Yang mana nafsu-nafsu hayawan ini dia telah terlepas akal fikirannya, telah terlepas daripada segala-galanya berpandukan wahyu dan akal. Dan inilah dan itu satu. Dan selain daripada itu, kalau ikutkan konsep kebahagiaan, dia ada 3 aspek. Yang pertama sekali ialah aspek jasad tadi kan. Yang kita sebut aspek jasad, juga aspek roh. Dan satu lagi ialah aspek luaran, yang profesor aspek luaran. Yang dalam tadi itu bersifat dalam mana itu jasad dan juga di dalam jasad ni roh ini spirit. Yang satu ialah aspek-aspek luaran. Maksudnya aspek-aspek luaran ni sebagai aspek-aspek tambahan lah. Maksudnya dia ada keluarga yang baik, dia ada kekayaan yang baik dan sebagainya. Itu aspek-aspek tambahan
Tapi kita lupa mengambil kira aspek-aspek yang lain, iaitu aspek-aspek yang bersifat dalaman ini. Ya. Dan saya itu kan untuk hari ini ya. Mungkin kita berbuka pada soalan, kalau ada soalan. So itu penerangan daripada Abang Khairul Abang Anwar kaitan dengan insan dan juga kebahagiaan. Tapi saya rasa banyak perkara yang kita perlukan lagi penjelasan dan sebagainya. So saya menggalakkan untuk semua orang yang berada dalam bilik ni untuk bertanya pada Abang Khairul Anwar apa yang dimaksudkan dengan sebenar-benarnya. Lekuk sebenarnya saya nak tanya banyak, tapi saya serahkan pada yang lain dahulu. Mungkin Cah ada nak tanya lagi? Nama Ira. Kita sebagai orang Islam dan seorang mukmin, kita tahu bahawa akhlak kita dipandu oleh iman, dan iman itu dipandu oleh ilmu yang dipandu oleh wahyu. Kita sebagai seorang Islam. Tapi bagaimana dengan golongan bukan Islam ataupun golongan munafik yang berhujah tanpa agama ataupun tanpa iman, kami masih boleh, kami ada etik, kami ada moral kami. So bagaimana kita orang Islam nak refute Okey. Memang ada gerakan-gerakan sekarang ni ya. Saya ingat pernah buku dia. Nanti minggu saya bawa buku dia. Apa tadi? The Age of apa ni? The Age of Spiritualism. Saya rasa boleh Google The Age of Spiritualism. Dia bagi spiritualism, dia tak kata agama. Maksudnya memang betul sekarang ni wujud satu gerakan-gerakan yang mengatakan bahawa tak perlu agama dah. Kan? Faham tak kata? Sebab kita nak kata akhirnya kita dipandu oleh iman. Kan? Akhirnya kita dipandu oleh iman. Iman mana kata Nabi itu, apa Islam, apa iman, apa ihsan itu. Iman dalam pandangan kita ialah beriman kepada Allah, kan? Pada Rasulullah, kan? Kepada kitab, malaikat, kan? Kalau qadar, kan? Al-Quran, kan? Ini apa yang kita faham. Maksudnya nak kena belajar agama. Tapi ada satu kaum yang movement ni, ialah The Age of Spiritualism. Kalau tak silap saya lah, nanti cek buku dia. Ada beberapa buku yang menceritakan tentang apa ni, movement ni. Yang mana akhirnya kita tak perlukan agama. Maksudnya sekarang ni ialah memerlukan spirit. Maksudnya spirit ni bersifat personal, kan? Dan akhirnya apa ni, dan akhirnya itulah, kalau ikutkan orang yang mencari spirit ini pun spiritual, sama ada dari pelbagai-pelbagai ni, maksudnya akhir sekali kita mengharapkan bahawa dia menjumpalah satu yang mana satu teori yang mana dia hampir dengan kita lah. Maksudnya dia mengesahkan Allah, itulah, kan? Sekarang ni orang nak reject agama. Maksudnya dia tidak pada Islam, dia tidak pada Kristian, dia tidak pada Hindu, dia tidak pada apa, tapi dia bebas, kan? Maksudnya dia menjaga hubungan dengan masyarakat, dia melakukan kerja-kerja yang patutnya dilakukan kerja, tapi yang spiritual ni dia tak rumah, kan? Maksudnya personal, on the personal aspect. Tapi kita memerlukan agama sebab agama ini bukan on the personal aspect. Itu silap kita. Itu silap sebahagian orang yang membuat baju agama dia dan meletakkan agama dia kat rumah. Sebab apa? Untuk pribadi, kan? Maksudnya dia keluar, dia ditanggalkan dulu agama dia, dia kerja orang apa semua. Sebab pribadi agama. Tak pun tanpa agama, spiritual ni, bagi dia spiritual ni cukup untuk menjadi baik, kan?
baik untuk dengan masyarakat, dengan negara, dengan diri sendiri. Ya, tadi kita kata berlaku adil tadi kan, tak adil, maksudnya termasuk adil pada diri sendiri. Macam mana pula orang yang tidak beragama, orang tidak beragama tapi dia lakukan adil untuk diri sendiri. Aku pun lakukan keadilan untuk diri sendiri, aku tak minum haram, aku tak merokok, aku baik dengan isteri, baik dengan anak-anak, aku baik dengan masyarakat, aku baik dengan kerja aku baik dengan negara aku. Kalau yang itu kan aspek, perfect aspek ni. Tapi kehidupan bukan itu saja. Maksudnya walaupun dia kata dia tinggal agama dekat rumah, spirit, ataupun dia tak perlu agama, tapi diperlukan pengisian spiritual ini dengan kerana orang punya spiritual dan dia sekadar orang kata apa, dia bertampur, bertampur spiritual lagi dia kita bertampur ni apa, kita panggil istilah meditation kan. Bagi dia itu pun spiritual dia kan, bagi dia kan. Tapi hidup ni bukan itu saja kan. Hidupnya ada ni di dunia satu lagi. Orang lupa. Memang betul, dia perfect, nampak perfect kat situ. Walaupun dia tidak beragama, tapi dia lupa dunia satu lagi. Dunia satu lagi, itulah maksudnya macam mana nak sampai kat dunia satu lagi. Nak sampai kat dunia satu lagi, ini memerlukan penyembahan kepada Allah juga kan. Maksudnya ada kelompongan bagi puak-puak yang tolak agama ni, ataupun puak-puak yang mengatakan bahawa agama ni on dia punya personal level je, tapi dia lupa dia memang boleh jadi baik, perfect, tapi dia tak perfect, dia lupa. Macam mana jadi baik kat sini? Macam mana kita nak sampai kat dunia satu lagi? Tak sampai. Ini maksudnya dia terpisah dengan dunia satu lagi. Walaupun dia boleh jadi yang lebih baik, walaupun dia boleh jadi baik. Sebab ada, kalau baca buku, beberapa buku kita tanpa agama dia boleh jadi baik. Betul, memang betul kan? Apa tafsiran kebaikan itu kan? Maksudnya baik pada diri sendiri, baik pada keluarga, masyarakat, negara. Yes, perfect. Tapi agama bukan itu saja. Agama ialah dunia satu lagi, on the hereafter kan. Itu jadi macam apa ni, Albert Einstein. Agama ini dipisahkan agama kan. Nak masuk dalam amal, dia buka di bawah agama dia dekat dalam amal. Sebab apa? Dia berdasarkan benda yang terzahir. Kita nak tengok orang itu tak apa. Sebab itu zaman pertengahan, era pertengahan. Sebab itu Galilei itu bila dia menyebut penemuan baru yang berbeza dengan gereja, dia kena bunuh kan. Zaman Enlightenment kan, aneh Renaissance kan, sempat zaman dekat Ages kan, zaman 1500, waktu kebangkitan agama Kristian, waktu tu yang ada Protestan, waktu Protestan baru nak muncul kan, Martin Luther King, John Calvin, itu zaman tenang kan. John Calvin, Martin Luther tu dia berani waktu tu. Sebab apa membuat ajaran sesat? Bukan dekat itu Martin Luther dan juga John Calvin itu kita anggap dia sebagai golongan agamawan. Golongan agamawan. Ini kita ambil golongan yang bukan agamawan, golongan Galilei. Golongan itu bagi apa? Saintis. Dia gay sebenarnya dan juga Bible kan. Dia mengatakan bahawa dia jumpa bumi ni gini gitu. Akhirnya berbeza dengan dia fahami lalu masyarakat Bible dan Bible akhirnya. Maksudnya itu orang yang memisahkan agama. So the age of spiritualism ini kan, zaman spiritual ni, orang yang boleh mencari, orang boleh dapat spiritual ni tanpa agama, tapi dia lupa bahawa dia ada satu lagi agenda itu untuk sampai ke dunia sana. Sama juga macam kita duduk dekat lautan ya, dengan gelombang dan sebagainya. Kalau kita tak struggle untuk sampai berlaku dekat luar, kita tak boleh kan. So kita terpahami lah, still terpahami. Kita tak tahu nak sembah apa, nak capai apa. Kita tak tahu nak capai apa, terus still terpahami kan. Tapi biasanya orang-orang yang begini kan, kita cuma mengharapkan bahawa berdasarkan dia punya rumah latihan kan, dia orang yang meditasi ni kan, dia berdoa, dia kita harap dari segi renungan itu dia menjumpa agama fitrah kan. Akhirnya sebab tu dikatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Dalam Quran Allah kata fa'akim wajhaka lid-dini hanif. Allah tak kata fa'akim wajhaka lid-din Islam. Walaupun ayat lain inna din 'inda Allahi Islam. Maksudnya sekurang-kurangnya
Apabila kita mengharapkan, kita mendoakan bahawa akhirnya dia berjumpa dengan agama yang hanif, yang lurus. Agama yang hanif ini ialah mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya dengan berjumpa agama yang hanif ini, dijumpa Islam. Bahawa Islam lah agama yang betul, agama yang hanif, agama yang suci, agama yang lurus. Itu tu yang kita ada. Dan memang ada, itu sangat memang ada golongan-golongan yang itu. Okey, ada soalan? Abang Kerana, saya ada soalan sikit lah. Sebab macam baru-baru ni kita lihat dalam karya-karya filem barat, macam contoh cerita yang Johnny Depp lakon tu kan, dia cerita pasal consciousness. Dan juga filem yang baru-baru ni, saya tak ingat exactly cerita apa. Transcendence, movie Transcendence. Nama movie baru-baru ni apa yang Chappie, dia menceritakan konsep consciousness tu. Dan saya ingin mendapatkan clarification lah, apakah consciousness ni bersamaan dengan akal, dengan roh, ataupun apa sebenarnya consciousness ni? Nak minta penjelasan sikit lah mungkin. Tak nak buat review tadi. Transcendence. Saya rasa Bang Anwar kena tengok itu dia baru boleh. Sebab bagi saya macam Shopee tu saya tengok juga sekali. Apa yang mereka cuba equatekan ialah mengatakan self consciousness tu, apa yang saya faham ialah roh itu sendiri. Sebab apa dia kata this is not data, this is you. Basically if you want to transfer the self consciousness, dia sampai tahap dia kata self consciousness tu boleh transfer daripada satu robot, daripada satu orang ni ke satu robot. So basically dia boleh sentiasa hidup kekal lah. Sebab kalau badan ni rosak, roh ni dipindahkan ke tempat lain. Itu apa yang saya faham lah. Kalau data maksudnya kita boleh copy. This one dia tak ada copy, cuma boleh transfer. Dia scientific juga yang gitu kan? Cerita baru. Tak ada lagi, kena tengok lah. Transcendence dengan Chappie. Minggu tak ada jawab lah. Saya rasa abang tengok tu pun boleh jawab. Bulan depan kita tengok. Kita jawab. Jadi macam penatik lah, dia akan jawab dengan kecil kan. Penatik kalau tak sempat jawab, dia akan jawab dengan kecil. Dia akan jawab dengan kecil. Salah. Mana saya ada soalan sikit lah. Bila kan kita compare antara masyarakat orang yang menganut agama Islam, saya menggunakan term yang berbeza, dengan western people, apa yang kita boleh compare, macam selalu kita dengar orang kata western people bab jaga kebersihan, bagi masa dan whatever tu semua bagus. So adakah, dan juga orang Islam setengahnya ada yang okey, ada yang tak okey. Adakah yang bermaksud sekarang ni dari segi kadar intelektualnya ataupun kesedarannya, western people lebih tinggi? Sebab apa? Dengan gunakan intelek tu, diorang boleh hasilkan satu sifat mahmudah berdasarkan logik tu sendiri, berbanding dengan masyarakat yang menganut Islam. Dia macam tak kuda kacil, dia tak. Sebab kalau kita tengok orang western ni, memang walaupun kita duk kritik fahaman GP dan sebagainya, tapi dia sangat-sangat kuat menganut. Berbeza dengan kita punya, bercampur-campur. Ada yang menganut agama tragedi, at the same time dia in religion. Sebab kita nampak sekarang ni kes-kes bunuh diri. Saya ingat saya sekarang ni forensic posting. If 20 years ago, there's no such thing bunuh diri dalam kalangan orang Melayu. Memang tak ada langsung, selalu Chinese, Indian. Tapi sekarang ni even Malay pun dah banyak, dah lagi ramai ada kan. So what happened actually lah, saya nak tahu apa menyebabkan dia macam ni. Okey. Dan saya rasa level of intellect ni memainkan peranan juga sebenarnya. Bagaimana mereka boleh menghasilkan apa ni, akhlak yang baik. Dia nampak memang physically nampak akhlak yang baik. Itu yang kata mahmudah tadi, mahmudah yang zahir kan. Yang mati tu lain juga. Tapi yang zahir tu yang kita nampak kan, nahnu nahkum bi zawahir wallahu yatawalla sarair kan. Kita nampak zahir kan. Mahmudah ni memang yang baik. Bukan sekat mahmudah dari segi physical dia, dari segi interaksi pun kan. Interaksi dengan manusia, interaksi dengan masyarakat, dengan negara, itu nampak itu perfect lah. Dan di situ nampaklah sebenarnya level of intellect tu memang tak pandang. Level of intellect tu tak semestinya ada agama ni kan. Yang kita sebut tadi yang awal tadi kan? Dia ada ilmu.
kan? Dia ada ilmu, tapi ilmu yang bukan berpadukan wahyu tu. Maksudnya benda-benda yang dia boleh buat benda-benda yang common sense lah. Maksudnya common sense dia ialah kita kena bersih. Itu common sense. Maksudnya kalau kotor ni tak sihat misalnya, itu yang common sense lah. Maksudnya apa ni, berbaik dengan orang itu pun common sense juga. Maksudnya kita kena hormat orang tua, orang apa ni, anak-anak, apa ni, isteri, itu pun common sense juga. Maksudnya kalau dia orang berpegang pada fahaman apa ni, Socrates kan manusia ni makhluk apa ni, makhluk sosial kan. Aristotle, Plato kan, itu tu maksudnya dari segi common sense itu, maksudnya sebagai makhluk sosial, maksudnya kena ada hubungan yang baik dan sebagainya kan? Tapi dikatakan dalam negara Islam dia tu lalu waktu itu kita masih kurang lah sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan ni. Cuma kalau pergi banyak negara Islam kan, jadi kan macam apa ni, Mesir lebih 50% tak boleh membaca, illiterate. Bukan cakap tak boleh nak membaca buku, Al-Quran tu kalau baca dulu sampai yang tak pernah bergaul dengan orang Mesir, kita tak tahu ini hakikat. Kotor badan yang kotor, bukan sekadar badan yang kotor, badan yang kotor sekadar orang tadi macam kaum Badui. Waktu Allah telah awak tu kan, Allah surah Al-Arab kan, tadi macam tu bangkai macam di Turki. Nampak yang tu di Eropah kita nampak. Kalau di Turki mungkin nampak. Di Turki Eropah dan Turki Selatan lain. Di Turki di Eropah dia lebih dekat negara di Mesir. Turki Selatan macam Arab juga. Saya pergi dekat bandar Midyat, Maldin. Ada seorang orang Arab, orang Turki tapi dia berdarah Arab. Dia ajak saya pergi apa ni, mandi air panas. Saya tak apa, dia kata mandi tak, dia kata boleh, tak masalah. Mandi air panas tau. Sana biasalah, ada yang sauna, ada hammam tau. Malaysia tak ada hammam. Ada hammam tu macam Malaysia tak ada. Tapi kalau hammam di sana tu, hammam ni dia macam rumah istirahat. Dia boleh mandi, boleh ada kolam air panas, lepas tu dia ada sauna. Itu hammam. Hammam ni tradisi Islam punya, bukan yang orang barat. Tradisi Islam, maksudnya tempat istirahat lah untuk keluarga, masyarakat. Ada hammam, dia ajak pergi hammam. Ok, fine, boleh pergi hammam. Saya bayangkan hammam macam hammam di Istanbul. Sekarang masuk dalam lantai pun tak Turki, tak macam bending, tak sedap lah pijak. Sebelum nak pergi mandi dia nak tukar baju kan, dia bagi, biasa masuk hammam itu dia akan bagi salinan, satu set salinan pakaian. Tanya dia nak pergi tangga dulu. Nak cerita kan, saya cerita tu orang tak tahu makan minggu kan. Tak cerita dah lain. Minta tanya nak pergi salin pakaian di tangga. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kalau atas 10 orang tangga. Masa tak boleh gelinya, saya lupa nak pada tarik sikit lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tangga. Masuk-masuk, Masya Allah, tunggu kan. Oh, ada satu tangga, ada orang dalam apa? Ada orang elok untuk tangga ni. Itu keluar kan. Tu orang tu dah keluar dalam tu. Saya berharapan bahawa ada orang dalam tu mesti elok. Sebab kalau tak elok, mustahil orang nak masuk. Dah keluar, masuk-masuk ini buang tu. Maksudnya benda yang dia tak masuk, yang dia tak flash kan, itu normal ke tu. Maksudnya illiterate. Maksudnya dia orang ni, saya balik Istanbul, seminggu tak ada makan. Tu kau yang aku je. Seminggu lebih tak ada makan, orang terbayang-bayang yang dekat selatan sana kan. Itu sampai sebab betul saya ikut bersih di mana. Lepas tu segi negara Arab mana memang trauma. Dia nak kata tahan. Saya dah trauma lagi. Itu dekat Turki, bukan Arab. Yang kita gambarkan orang-orang Turki ini orang-orang yang bertamadun, civilized. Punya civilized ini ialah hanya di beberapa tempat
tempat bandar. Sebab itu kalau baca buku peralatan ni, maksud din itu banyak maksud din. Sebab itu orang masuk din, orang tanya kita, apa maksud agama? Kita hanya kata agama ni ialah Islam. Apa maksud Islam? Kita hanya kata Islam ni maksudnya Islam ialah sembahyang, apa ni, Islam bukan Islam lah. Maksudnya sembahyang, zakat. Tapi Puan Nabi Al-Abbas punya konsep din ni, Masya Allah, saya terpesona dengan Puan Nabi Al-Abbas di antaranya kerana membaca konsep din ini. Baca dalam ini kita, faham agama dan asas pula. Mari, definisi din ini tak pernah saya baca kat mana-mana definisi lain dekat tempat lain, melainkan inilah satu-satunya definisi yang saya baca. Even ulama-ulama Arab, ulama-ulama besar, Syekh Al-Azhar tak pernah mendefinisikan din seperti mana din ini. Tak pernah. Ini first time saya baca din. Maksudnya Puan Hakim dia memang sangat particular dari segi makna. Saya ingat Puan Hakim ni dia lisanul Arab, kamus lisanul Arab tu sebenarnya kepala dia. Kan kita bahasa Arab kita akar kata kan, kita dua tu kita kena mahir. Dan dalam konsep din ini Prof boleh menggunakan banyak akar-akar kata. Maksudnya bukan din, bukan agama. Kita din apa din? Din agama. Tapi din di sini bukan sekadar agama. Submission sebenarnya tu Prof sebut tentang dainan, dalyanan din. Itu bukan sekadar din, dalyanan din, dalyanan, dalya mati ke atas. Bunyinya dainan, dal mati ke atas, nun ya mati, dainan. Kalau din dal di bawah. Tapi rumusnya sama, baris yang berbeza. Dainan, hutang. Apa kaitan dengan hutang? Rupanya manusia ni, kita ni, konsep kita keberhutangan dengan Allah SWT. Saya tak terfikir pun nak kata konsep din ni daripada perkataan dainan. Tak terfikir pun dulu. Tahu din. Rupanya din tu diambil mulanya daripada dainan, iaitu hutang. Hutang ini kerana kita ni lahir-lahir, kita ni hamba Allah. So hamba Allah ni kita ada tujuan. Maksudnya bukan saja-saja. Maksudnya bila kita ni ada tujuan, kita ni berhutang dengan Allah yang menciptakan kita. Kalau kita hutang dengan orang, kita akan rasa keberhutangan. Apatah lagi kita berhutang dengan Allah, takkan kita tak rasa keberhutangan. Kalau kita hutang dengan orang, kita rasa keberhutangan. Di atas prinsip rasa keberhutangan itu, kita rasa nak bayar hutang. Kalau kita hutang orang, kita tak rasa nak bayar hutang, memang keji orang. Keji sebab dia tahu dia hutang orang, tak nak bayar hutang. Memang keji, zalim. Melainkan dia mesti rasa dia nak bayar hutang. Apatah lagi hutang dengan Allah. Dia merasa, saya baca itu dulu di antaranya. Kenapa saya memang itu. So hutang, maksudnya kita keberhutangan. Kalau dengan manusia kita rasa berhutang, kita nak rasa nak bayar hutang, apatah lagi dengan Allah. Of course keberhutangan itu kita rasa nak bayar hutang. So dengan Allah, dia bukan macam manusia. Kita boleh tegur-tegur dia, kita boleh kata, jom aku bayarlah ke depan, aku nak kena cik duit sikit, bila kurang sikit ke, ini bukan macam manusia. Manusia kita boleh nego. Tapi dengan Allah, kita tak boleh nego. Ya Allah, boleh tak aku bayar sikit-sikit? Tak boleh. So cara kita nak komunikasi dengan Allah di atas sebab dainon itu tadi ialah takut. Bahawa hakul jinal insa illa liya'budu. Itu di antara konsep dainon. Baca dia ada 4-5 kata kakak yang berawak. Dan di antaranya ialah konsep Madinah. Cantik. Madinah itu daripada din dan Yaman. Ni nak saya nak kaitkan dengan yang tadi tu, yang konsep level of intellect ni. Maksudnya Madinah ni, tamadun ini, maksudnya orang-orang tamadun Sumun menjadi tamadun, pusat-pusat tamadun. Sumun asalnya sebab agama sampai. Tak ada tempat-tempat yang agama sampai tak dia beri tamadun. Sebab Dainul Madinah itu dia ada din. Lepas tu Madinah Al-Munawwarah. Sebab apa? Apabila Nabi telah berjaya membentuk masyarakat itu jadi masyarakat sivilis. Itu yang jadi bandar Madinah, itu Madinah Al-Munawwarah itu daripada din. Itu yang orang Barat ambil civilized. Civilized ini, civilization ini, tamadunan ini daripada tamadun. Tamadun daripada din juga. Madinah daripada din, tamadun pun daripada din. Orang Barat ambil civilization. Maksudnya tak
Malaysia, Tamadun ini ialah tempat-tempat yang mana kaum yang di situ telah mencapai perkembangan akal, kan? Mencapai perkembangan akal pada level-level tertentu. So dia dah civilized. Even orang-orang barat pun sebelum dia sampai civilized ini, dia belajar dengan kita Islam. Berapa Islam civilized, dia orang tak civilized. Kita bersih bandar-bandar kita, bandar-bandar Islam bersih, bandar-bandar Andalus bersih. Orang barat belum tentu bersih macam sekarang. So dia belajar dengan kita. Perang salib waktu zaman 1000 tahun tu kan, saya sebut waktu lecture yang pertama saya tahun lepas, macam mana tepuk setelah menyalahgunakan kuasanya di atas nama Bible, di atas nama Kristian, mengarahkan penganut Kristian pergi perang salib. Ada 4 siri perang salib sepanjang 1000 tahun itu. Padahal padahal bukan nak perang salib sangat, padahal dia nak ambil kesempatan dia tengah ekonomi turun, apa semua nak duit. Bila perang salib dia gerak-gerak, orang tinggalkan harta orang apa semua atas nama agama, orang infak berlaku, ya, orang tinggalkan tanah, rumah, anak, isteri semua pergi. Asal harta-harta apa semua berapa tu. So bukan nak perang salib kan, pun bukannya religius sangat waktu tu, tapi dia bertopengkan agama, kan? Dia pergi perang salib dekat negara Arab. Apa benda lah orang Islam pakai basuh badan ni apa semua. Kebersihan ada pada orang Islam. Itu yang bagi bawa sok bawa balik ke Sopun, bawa balik ke Eropah jadi sok. Itu civilisasi. Maksudnya orang barat belajar kebersihan dari orang Islam waktu perang salib. Itu yang dia Sopun. Sopun itu sok. Kalau dia orang balik peristiwa zaman gelap. Apabila orang-orang barat belum lagi civilisasi, tamadun Madinah itu. So kita percaya bahawa aspek-aspek ni, akhlak ni, maksudnya akhlak zahir ni, dia ada kesan pada level of intellectual ni, thinking, level of education pun dia ada kesan. Kalau pergi banyak tempat boleh tengok. Even dekat Eropah pun, dekat Eropah ada kawasan-kawasan yang ni sikit, dia tak sama dengan level-level Belanda. Dekat London tak sama dengan tempat-tempat yang ujung-ujung tu lain, kan? Masuk dekat Glasgow lain, masuk dekat ni lain, kan? Lain. Maksudnya level tu dia ada mempengaruhi, kan? Sama macam saya katakan di Turki tu kan, dua tempat tu saya fikir dua tempat yang berbeza, tapi situasi dia amat berbeza. Kalau di Eropah tak nampak sangat, dia boleh bersekata. Kat garis kami dia boleh nampak yang level tinggi, yang rendah, yang kaya betul, miskin betul. Kalau di Mesir itu pula, Mekah pun tak sangat. Mekah, Madinah, dia level dia lain. Walaupun ada setengah-setengah dia mencapai level yang intelektual punya level, tapi tak semua ulama-ulama atau orang-orang di Mekah dan Madinah itu dia belajar tentang filosofi misalnya, kan? Walaupun dia hebat dari segi fiqh, tapi dia kekurangan dari segi filosofi. Berbanding dekat Syria, mana ulama-ulama dia hebat dalam berbagai aspek fiqh, tauhid, filosofi sebagainya. So maksudnya ada beberapa tempat dia ada kekurangan dan kelebihan dia. Maksudnya level dia mempengaruhi. Itu tu. Maksudnya sebab apa di Eropah itu dia menjaga, kan, kebersihan, dia menjaga pergaulan itu. Cuma yang berbezanya itulah orang punya dalam mana spiritual aspect lah, itu je kekurangan. Tapi yang lain tu itulah, kan. Okey, ada soalan? Soalan berkaitan tentang konsep true of happiness. True of happiness, konsep kebahagiaan. Konsep kebahagiaan yang saya faham berkaitan tentang macam mana kita manusia ni memahami yang bahawa kita ni dah pernah berjanji masa hari Alastu. Kita berjanji dengan Allah. Allah tanya kat kita siapa Tuhan, dan kita cakap Allah tu Tuhan kita. Tapi kan kita sekarang ni macam mana kita nak sedarkan diri kita kembali kat dunia ni, yang kan kita memenuhi kita melalui berbagai cabaran, berbagai ujian. Jadi macam mana kita nak rasa yang bahawa kita ni sedang berbahagia, macam tu, supaya kita rasa bahawa aku ni dalam jalan yang menuju ke arah kebahagiaan, macam tu lah. Macam mana tu? Boleh abang terangkan?
InsyaAllah kan. Saya pernah baca yang sedikit pernah sebut juga bahawa kita ni dihembuskan oleh Tuhan. Dan ada perbincangan selepas tu yang mengatakan bahawa kita ni ada sifat-sifat Tuhan dalam diri. Sebab tu ada perbincangan Imam Ghazali sebut kenallah dirimu maka kamu mengenal Tuhan. So mungkin abang boleh jelaskan apa yang disebutkan sebagai diri kita ni ada sifat-sifat Tuhan ni. Okey, itulah soalan. Okey, pasal alam itu, kalau orang barat cakap jangan kita nak tahu yang kita jumpa Allah tu betul-betul ni masalah ada orang semua tak kan amin. Jangan kan harap nak ingat waktu perjalanan itu waktu kita dalam baby kita dah ingat zaman Arab Rahim pun kita ingat kan? Zaman Arab pun tapi itulah maksudnya sebab kita tak ingat itulah dia Allah memberikan wahyu itu Al-Quran kan? Al-Quran itulah peringatan untuk kita. Sebab kita baca Al-Quran sampai 4 alas 3 itu Qalu bala syahidna. Maksudnya Allah dah memberi peringatan kepada kita. Semua tak ingat. Sebenarnya kita bila kecil-kecil kita tak ingat pun apa yang berlaku dulu. Tapi kadang-kadang mak kita bercerita, tengok gambar ni. Ni gambar dulu orang kecil-kecil dulu. Ni waktu ni ada Tok Wan, Tok Nek kan? Kita tak tahu kita pernah jumpa Tok Wan kita, Tok Wan Negarawan kan? Kita tak tahu Tok Wan Negarawan. Kalau nak ingat, kita pun tak ingat Tok Wan kita ni kita pernah jumpa. Tapi kita kata no, tak pernah jumpa. Sebab kita kata kita tak jumpa, kita janji tak pernah jumpa. Betul kan? Tapi mak kita dah beritahu bahawa itu pernah jumpa dulu. Umur lama dulu. Ni ada gambarnya ada, Tok Wan pernah jumpa kan? Itu peringatan namanya kan? Tak apalah, kita memang tak jadi kau pun 2 tahun pun tak jadi kau, tak ingat. Mak kita dah beritahu 10 kali, 100 kali dah. Memang kita tak percaya sebab kita tak jumpa. Tapi 100 kali tu yang mak beritahu, tengok gambar ni, ish betul lah, dulu kita dah jumpa lah. Tak ingat lah, maknanya dah recall, mak beritahu, memang pernah jumpa. Sebab tu manusia ni, mustahil nak ingat kan? Allah hukum qalu bala syahidna. Allah bagi dialog lagi, bukan sekadar Allah cakap Allah apa ni kita berjumpa dengan Allah. Allah dah bagi dialog lagi. Ada satu birobikum, apakah aku ni Tuhan kau? Bala syahidna kan? Bahkan aku menyaksikan kan? Maksudnya ini bahkan aku menyaksikan bala syahidna ini satu penyaksian yang perform, yang betul makam perform dia sangat ni lah, perform sahih tu lah. Macam bukan confirm ya saja. Ya tu mungkin ya tak sepenuh hati. Tapi bala syahidna ni memang 100% sepenuh hati kita mengatakan bahawa aku menyaksikan kau Tuhan. Kita tak tahu. Tapi Allah dah memberitahu kan, dari ilmu. Ustaz tu melalui kalau tu kebahagiaan dalam Islam ni, akhirnya apa ni, aspek spiritual dan juga aspek physical ni. Aspek spiritual ni ialah dengan melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Akhirnya melalui aspek spiritual ni, sebab tu apa ni, dia level dia, kita kata nikmat orang yang merasai zuk itu, dia merasai. Sebab tu kita kata rasa. Sebab tu kalau mati pun Allah sebut apa ni, kullu nafsin dha'iqatul maut, zuk. Kenapa tak mati tu Allah tak kata setiap orang pasti mati. Allah boleh sebut semua orang pasti mati, tapi Allah sebut Al-Quran setiap orang pasti merasai mati kan. Allah sebut merasai, Allah tak sebut setiap orang pasti mati. Maksudnya mati itu bukan setakat ni, bukan setakat kebetulan. Maksudnya kita rasa, merasai mati itu, maksudnya sakit mati itu kita rasa. Maksudnya perpindahan itu kita rasa. Perpindahan daripada dunia kepada akhirat itu kita rasa. Kesakitannya perpindahan itu kita rasa kan? Sama juga macam kebahagiaan. Kebahagiaan ni setiap orang mesti akan boleh bahagia. Apa akan ni? Kita kata rasa bahagia. Rasa, maksudnya kita rasa dalaman. So rasa ni, ada orang bahagia ni. Sebab itu bahagia ni susah nak di apa, tafsirkan. Sebab tu kita berbeza-beza. Orang si A ni rasa bahagia dia seorang dia rasa.
Dia tak nak gambarkan kebahagiaan dia kepada orang lain. Dia boleh cerita kebahagiaan kepada orang lain, tapi mungkin apa yang dia rasa, apa orang lain faham, apa orang lain rasa bahagia itu tak macam apa yang dia rasa, kan? Sebab tu nak rasa bahagia ni, akhirnya dia sendiri yang akan rasa dengan pelaksanaan seperti mana arahan Allah tu. Maksudnya aspek-aspek spiritual tu. Maksudnya sebab itu dikatakan kebahagiaan ni apabila dia dah capai, dia akan rasa. Dia akan rasa kebahagiaan ni. Maksudnya kalau kita dekat dengan Allah, dia akan rasa. Sebab tu ahli-ahli sufi yang dekat dengan Allah ni, dia rasa kebahagiaan dekat dia. Sebab tu kita tengok orang-orang sufi ni sampai kadang-kadang sampai menari-nari ni, kita tak boleh nak tafsir, sesat. Susah nak tafsir sesat. Orang kata dia sesat dalam Islam, tapi kita tak dapat bayangkan tempat dia. Sebab itu dia fana tu, dia seorang dia rasa. Maksudnya dengan zikir Allah tu, fana tu, dia rasa dekat sampai ada setengah dia rasa dia berjatuh dengan Allah. Ada setengah tapi tak adalah berjatuh, dia rasa sebab apa, itu dia rasa dekat Allah, dia rasa dekat Allah. Sebab itu dalam buku Prof ni, kemuncak kebahagiaan Prof kata mahabbah ilallah. Kalau baca buku ni, kemuncak kebahagiaan ialah mahabbah ilallah. Kata orang mesti Allah. Sebab tu apa ni yang Khalaj tu kan, yang dia kata dia apa ni, dia kena hukum bunuh apa semua. Kerana kita tak boleh nak katakan dia sesat. Memang khalifah tafsirkan dia sesat pada itu, sebab pada pandangan zahir nampak macam sesat dah keluar. Pada pandangan spiritual personal level dia, kita tak tahu bagaimana dia, tak terkeluar daripada agama pun. Mungkin sebab itu perasaan fana tu. Fana ni, fana tu apa maksud bahasa Melayu kan? Dia rasa fana kan? Asyik kan? Sebab tu kita rasa cinta tu asyik. Sebab asyik tu kita rasa nikmat, lupa lah dunia kan? Sebab tu dalam ni, kalau Prof sebut apa ni, kemuncak yang mahabbah ilallah. Nak tahu kemuncak mahabbah ilallah ni, rujuk pada beberapa hadis-hadis qudsi yang diriwayatkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Yang tadi bagaimana Allah sebut kan, kalau engkau datang padaku apa ni berlari, aku akan datang, siapa-siapa yang datang padaku sedekah, aku akan datang kepadanya sedekah. Itu hadis qudsi kan? Kalau siapa yang datang kepadaku dengan apa ni, berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Ini hadis qudsi lah. Ini menunjukkan bahawa benda ni dia seorang tu rasa apabila dia berada di dalam keadaan tersebut. Dalam hadis qudsi yang lain, Allah sebut tentang apa ni, sesiapa yang memusuhi waliku maka aku isytiharkan perang kepadanya kan. Sesiapa yang apa ni mengerjakan solat-solat apa ni, maksudnya tidak melaksanakan kewajipan dan sebagainya, dia buat solat-solat nawafil misalnya, kemudian pada waktu itu maka pendengarannya merupakan pendengaranku kan, apa ni penglihatannya merupakan penglihatanku kan. Ayat Quran Qudsi Allah sebut dalam hadis qudsi, dalam hadis Bukhari Allah sebut penglihatanku, pendengarannya pendengaranku kan. Ini maksudnya orang yang dah capai level mahabbah ilallah. Ini kisah benar saya rasa mahabbah ilallah ni. Nak cerita bahawa waktu saya di Syria ni, satu Syawal dah tak ada apa-apa. Kita orang waktu tu orang dah balik, ada 9 orang, 6 orang dah balik, 3 orang. Itu dah keluar lah, dah keluar Syria dah, dah pergi dekat airport Istanbul dah, nak hantar delegasi Malaysia nak balik. Tiba-tiba ada keputusan ad hoc punya kesan, decision Syariah Azfar kata sekarang ni ada decision ad hoc. Dia kata kita nak hantar dalam 2-3 orang masuk dalam Syria, nak tengok hari raya macam mana dia orang rasa hari raya. Tak tergambar. Benda ni dah, Syria dah hancur, macam mana dia orang rasa hari raya. Kita pergi balik, dah sampai Istanbul dah, hantar balik malam tu pergi airport, pergi kat sepanjang Turki, masuk dalam Syria, dah apa ni, dah malam-malam, decision last minute, dah malam, pagi buka, subuh-subuh nak sampai kan, terpaksa masuk dalam hutan, redah sungai ya. Nak raya pertama dekat dalam Syria tu dengan khutbah. Hadis khutbah tajuk dia mahabbah ilallah. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah mahabbah kepada Allah dan mahabbah kerana Allah. Hadis sebut, saya ingat lagi, dia kata mahabbah kepada Allah dan mahabbah kerana Allah. Prof Hakim sebut dalam ni, kemuncak kebahagiaan ialah dia merasai mahabbah kepada Allah. Dan ini eksperimen yang saya dah turun kat Syria pada hari kegembiraan yang sepatutnya orang gembira, yang padanya tidak ada lagi kegembiraan, dia memilih tajuk yang betul-betul sentimental sangat bagi saya.
Bila khatib sebut tajuk kita pada hari ini ialah mahabbah kepada Allah dan mahabbah kerana Allah. Sangat sentimental, Masya Allah. Kena dengan tajuk kesengsaraan. Kena dengan tajuk ni. First time saya terkena secara praktikal hari ni. Seolah saya tak dicampakkan ke praktikal hari lain teori kan? Saya terbanyak kesengsaraan, the real syakawah, kesengsaraan yang tulis dirasai. Tiba-tiba tajuk mahabbah Allah wa mahabbah lillah. Cerita tentang mahabbah, tentang kecintaan kepada Allah. Sebelum nak capai kecintaan kepada Allah tu, hikmah kita kecintaan kepada jiran. Tak ada jiran apa? Kita tahu tak ada jiran, pindah kat kem-kem ni yang sebelah-sebelah ni, nak jiran kita mahabbah kepada mereka untuk capai mahabbah kepada Allah. Kemudian mahabbah barulah masuk mahabbah kepada Allah. Imam sebut tentang hadis kursi ni. Dah tak ada apa-apa dah. Dah tak ada apa-apa dah. Macam mana nak ubat kekecewaan, kesengsaraan? Itulah imam punya menangisnya. Dia memberikan pilihan kepada semua ahli-ahli Syria yang masih ada di depan saya ini. Dia kata, untuk mencapai, untuk melepaskan diri kita dari kesengsaraan ini, tiada jalan lain melainkan mahabbah Allah. Ini rupa-rupanya dia menjadi satu penawar untuk orang-orang yang telah berduka pada waktu itu, yang dah tak ada rumah, yang dah tak ada keluarga. Rupanya mujarab. Ini bukan teori, ini memang amali. Yang mana amali ini diajarkan oleh Nabi SAW. So macam mana nak rasa? Hanya nak rasa ni orang yang di peringkat individu. Macam mana individu ni? Kita sendiri. Kerana apa yang kita dah buat, kita dah rasa, kita tak boleh sama apa yang orang rasa. Dan orang tak boleh rasa apa yang kita rasa. Tapi macam mana nak rasa ni? Jalan dah ada. Allah dah berjalan, Rasulullah bagi jalan. Maksudnya dia dalam dua aspek ini, aspek spiritual dan juga aspek-aspek ini. Dan kita kena melepaskan aspek tragedi ini sebagai satu benda yang bukan daripada ajaran Islam, yang mana kini dibawa oleh syaitan yang mengtragedikan seluruh manusia. Sebab dia yang ditimpa tragedi, semua manusia dia nak buat dalam tragedi yang sama. Maksudnya orang yang telah kesengsaraan, kedukaan, kemurungan, dia akan heret kemurungan itu. Dia akan heret ni. Ini ni. So soalan itu maksudnya bagi nak rasa je lah. Itu banyak janggalan rasa lah. Itu dia. Maksudnya lebih dekat personal level. Okey, tentang soalan apa ni betul yang dikatakan roh itu memang Allah yang tiupkan. Dia dalam Quran sebutkan wa nafakhtu min ruhi. Wa nafakhtu tu aku tiupkan. Itu kita terbayang macam mana roh ni. Dia tak masuk macam tu, dia tak ciptakan roh. Rupanya roh dia macam kita. Nak masuk dalam dia tiupkan roh. Wa nafakhtu. Kan? Dan roh ini, manusia ini diberikan sifat-sifat dengan sifat-sifat Allah. Walaupun bukanlah sifat Allah, kita perkara banyak, nak sebut sifat Allah dia banyak. Nanti dia akan jadi macam mutasyabbih. Mutasyabbih ni kalau salah tafsir dia jadi baik. Macam yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah fawqa aydihim, kan? Tangan Allah di atas mereka. Itu tak boleh nak mutasyabbihkan tangan Allah. Tangan macam kita fawqa, kita kata yadullah itu kekuasaan Allah. Tapi yang sifat-sifat Allah tu ada sebahagiannya Allah sifat rahmah kasih dan sayang Allah untuk berikan sifat-sifat tersebut. Sebab sami'an basiran mutakalliman, kan? Sami'an itu mendengar, basiran melihat, mutakalliman berkata-kata, itu sifat Allah. Tapi ada sifat Allah yang kita tak ambil. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu penyanyi, ngasih penyayang, kita tak ambil ngasih dan penyayang pula, kan? Ini di antara kemuliaan-kemuliaan yang Allah bagi. Wa karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Ini di antaranya kasih sayang Allah memuliakan manusia ini. Atau khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu di antaranya. Diciptakan sempurna ini di antaranya ialah dengan diberikan sifat-sifat. Diberikan dengan sifat-sifat ini, kan? Mendengar dan akhirnya dengan sifat-sifat ini Allah kata tadi yang kita beritahu awal ni sebagai pembatasan ni ialah takwil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau nak kata mutasyabbih lagi pada hadis kursi ini, saya dah sebutkan lagi tentang apa ni, mata kau pada mataku, kan? Tangan kau tanganku, kan? Pendengaran kau pendengaranku. Maksudnya Allah selalu membayangkan gitu. Tapi bukan kita nak kata mata kita sama dengan Allah, tak. Kita bukanlah Allah tu ada mata macam kita, tak ada. Tapi nak kata sifat itu, mendengar, melihat. Ini di antara kita cerita di awal tadi, juga fizikal on the physical itu di antara karamah yang Allah kurniakan kepada kita, iaitu kemuliaan-kemuliaan yang mana di antaranya sifat-sifat yang diberikan kepada sifat-sifat sebagai sifat-sifat Allah yang Tuhan.
dasar trauma dan juga ada dasar kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Yes. Soalan ni. Soalan? So ada soalan lagi sebelum kita kalau tak ada terima kasih kepada Abang Meran Wak atas pengisian pada hari ini. So kalau tak ada soalan, kita tangguhkan majlis kita pada malam ini dengan tasbih kepada Surah Al-Nas.